أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصحبه أجمعين. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Nombor 9, secara tidak langsung sembahyang juga akan mengheretkan umat Islam supaya berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Ini antara hikmah, faedah disyariatkan kepada kita sembahyang. Antaranya hikmah sembahyang ni iaitu sembahyang juga dia mengheret umat Islam kita semua ini kepada kegiatan meningkatkan ekonomi kita. Dalam sembahyang diwajibkan menutup aurat. Diwajibkan menutup aurat. Aurat ni apa? Aib. Tu aurat, aib. Orang yang tidak menutup aurat, orang yang tidak menjaga aib dia. Apa aib ni? Maruah dia. Sebab tu dalam bahasa lama dia kata menutup ataupun menjaga kemaluan, malu. Orang yang tidak menutup aurat, orang yang tak ada kemaluan, tak ada malu. Menutup aurat adalah dengan kain. Di sini memerlukan kepada pertanian menanam kapas, mengsediakan peralatan pertanian. Bila dalam semayang, puak-puak kita orang Islam ni kena semayang, kena tutup aurat. Maka aurat ni tidak dapat ditutup melainkan dengan kain. Maka di sini juga boleh menjana ekonomi orang Islam dengan kita buat menanam kapas, buat kain. Tu. Bila sebut tentang aurat, aurat dalam sembahyang bagi lelaki ialah pusat hingga ke lutut. Itu hak asalnya. Tapi mana ada orang semayang pakai hak tu saja. Kena jagalah. Maksudnya paling kurang hak tu. Pusat hingga lutut. Bukan pusat dan lutut. Pusat dan lutut tu lain maksud dia. Tutup pusat, tutup lutut. Tengah-tengah gohong. Pusat hingga lutut tu kena tutup. Paling kurang bagi lelaki. Bagi perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan pergelangan tangan dia. Aduh. Hak lain kena tutup. Aurat perempuan dalam sembahyang dengan luar sembahyang dia sama. Kalau kita nak cam kita ni tutup aurat ke tidak, bila kita nak sembahyang kita kata, saya kena pakai kain telekung. Kenapa? Sebab saya tak tutup. Maksudnya tak tutup aurat lagi dah tu. Kita pergi mall, kita pergi mana-mana. Nak tahu kita tutup aurat ke tidak bila nak sembahyang. Kalau kata, saya kena pakai kain telekung ni. Kenapa? Maknanya adalah di tubuh kita tu tak menutup aurat. Sama ada kain itu nipis ataupun kain itu nipis lah bagi perempuan ni, nampak. Nampak.
ataupun tidak tutup lengan apa semua, kaki dan sebagainya. Maka di sini memerlukan kepada pertanian menanam kapas. Selain itu diperlukan juga kemahiran ilmu pengetahuan, sains dan teknologinya. Hal ini dapat memajukan ekonomi umat Islam. Selain itu ia dapat memberi peluang pekerjaan yang nanti akan memakmurkan rakyat dan menstabilkan ekonomi negara. Itu hikmah dia. Yang ke-10, hikmah ke-10 melalui kewajipan berjemaah dalam sembahyang. Umat Islam telah diajar sistem politik pemerintahan Islam. Dalam sembahyang berjemaah, makmum diwajibkan mengikut imam serta menegur imam apabila terlupa atau tersalah. Tu ada sistem politik pemerintahan dalam sembahyang kita. Ketika mana kita solat berjamaah. Dalam sebuah negara pula, rakyat adalah diwajibkan mentaati pemerintah tanpa boleh menderhakai selagi tidak melanggar perintah Allah. Dalam Islamnya begitu. Kita wajib mentaati pemimpin selagi mana pemimpin tidak menyuruh pada maksiat. Kalau pemimpin suruh pada benda maksiat, maka tidak wajib kita mentaati perintah dia. Sama jugalah dengan perintah suami kepada isteri. La ta'at li makhluk ala maksiatillah. Tidak kita taat kepada semua makhluk sekalian makhluk ni di atas maksiat kepada Allah. Tiada ketaatan kepada makhluk di atas maksiat pada Allah. Maksudnya kita tak wajib taat pun pada suami yang menyuruh pada maksiat. Kita tidak wajib pun ikut perintah siapa? Pemerintah yang menyuruh pada benda maksiat. Walaupun dia buat maksiat, itu dia dengan Allah, bukan dia dengan kita. Itu kaedah dia. Suami kata pada isteri, contoh, saya tengok awak ni selekeh. Ni saya beli baju ni. Baju apa? Baju ketat. Pakar ni. Bila bukan dalam rumah, nak pergi keluar daripada rumah. Wajibkah kita seorang isteri taat ikut? Tak wajib. Suami kata berdosa awak ni, tak dengar kata saya. Tak berdosa. Hak Allah Ta'ala itu lebih tinggi daripada perintah suami. Tu. Cuma kena nasihatlah supaya suami tu faham. Dan menurut didikan berjemaah, rakyat hendaklah menegur dan mengkritik secara membina terhadap pemerintah apabila terdapat penyelewengan atau kesilapan di dalam pemerintahannya. Kita boleh menegur ataupun mengkritik, tapi secara baik. Secara baik. Jangan kita mengkritik secara terlalu haqqa. Bila orang ada kuasa, kita kritik secara haqqa, akhirnya kita yang akan terkena. Kita sebagai rakyat, sebagai di bawah pemimpinan dia, kita yang akan kena, mungkin kena apa, penjara dan sebagainya. Nasihat, teguran boleh, tak ada masalah. Dia pun makhluk macam kita juga, ada kesilapan dia. Cuma teguran itu Nabi ajar dah.
Nabi ajar. Kalau kata kita nak tegur saudara kita, sahabat kita pun ada cara dia, adab dia. Dan begitu jugalah dengan pemerintah ada adab dia. Tu. Kalau dia tengah berceramah, kita pergi depan dia, kita tegur tu depan orang. Adakah dia nak terima teguran kita? Tak. Macam kita nak tegur saudara kita hak Islam juga. Memang dia buat salah, bukan kata dia tak buat salah, tapi bila kita tegur depan orang tu begitu, agak-agak dia boleh terima tak? Tak, dia tak boleh terima. Bahkan dia akan marah, bergaduh pula dengan kita. Maka begitu jugalah pemerintah dan orang-orang lain, sama. Ada adab dia. Sementara di pihak pemerintah pula wajib menerima teguran yang betul dari rakyat itu. Pemerintah pula wajib menerima, jangan kita sombong. Mentang kita pemerintah orang besar daripada orang lain, kita tak nak terima teguran orang lain. Itu salah, sombong. Pemerintah ni kita jangan ingat hanya pemerintah negara sahaja. Pemerintah ni mungkin pemerintah negara, negeri, kampung, surau, sekolah, rumah kita sekalipun, iaitu suami. Bila dinasihat benda yang baik, kita iakan. Ya, abang salah. Tak jadi apa pun. Tidak sehingga jatuh menghina pun kalau kita menerima teguran isteri. Tak ada masalah. Tapi hati-hati bila suami menegur isteri. Adaknya payah nak terima. Tak ada, saja. Kita kata gini, abang pun sama. Kita kata gini, awak pun sama juga. Awak tak tahu saya letih. Sudah. Time dia nasihat kita, ya. Time kita nasihat dia pula, tak boleh terima. Payah. Tu. Jadi kena ada cara percakapan supaya sama-sama boleh tegur, sama-sama boleh menerima. Sedangkan kalau kita tengok Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika mana jadi khalifah Islam. Khalifah Islam yang kedua selepas daripada Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni nak kata tidak sombongnya dia. Padahal kita tahu kriteria Sayyidina Umar ni orang yang sangat-sangat tegas dalam agama, sangat-sangat berani. Tetapi apabila teguran itu teguran yang bagus, yang baik, maka dia terima walaupun daripada kaki maksiat. Tengok. Satu hari ceritanya, kisahnya. Sayyidina Umar ni dia selalu keluar daripada rumah tengok kampung-kampung lah, tengok rakyat, tengok suasana pada waktu malam. Hak kita biasa dengar susu hak campur air tu, ni hak bukan. Hak ni orang mabuk. Tu. Satu hari Sayyidina Umar ni lalu pada satu rumah yang mana orang tu tengah mabuk. Tu dengarlah kat luar duk mabuk orang mabuk macam mana. Maka Sayyidina Umar pun tahu mabuk tu, terjah masuk melalui tingkap rumah si pemabuk tu. Maka bila terjah masuk ke tingkap rumah si pemabuk tu tanya, mu siapa nak masuk rumah aku? Maka dia kata, aku ni khalifah lah. Mu tak boleh nak masuk rumah orang, kena ketuk dulu bagi salam. Tengok tu. Kata, memang aku buat salah bina agak, tapi dalam rumah. Mu nak masuk, nak tangkap, nak buat apa, masuk melalui pintu, bagi salam dulu. Tengok tu, orang mabuk. Apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar? Bukan kata mu ni tak pada dengan mabuk buat dosa. Tak ada. Keluar balik ke tingkat tadi, ketuk semula dekat pintu. Tengok, adab. Walaupun seorang yang kita tahu dah Sayyidina Umar ni
seorang yang berani. Tapi bila teguran itu teguran yang baik, yang bagus dan sepatutnya sememangnya begitu, maka dia menerima. Hak ni hak payah nak berlaku ketika mana kita ni seorang ketua. Seorang ketua. Mesti kita nak semua kita hak betul. Mai kita mari mesyuarat semua. Bom mesyuarat, mesyuarat. Dah sekali okey. Hak saya naknya hak macam ni, ikut hak saya nak. Apa faedah kita mesyuarat? Mesyuarat ni kita nak dengar pandangan-pandangan orang. Lepas tu hak mana majoriti, hak itulah kita sepakat kita ambil. Dan majoriti macam tu. Ni dok mesyuarat ni gak sejam 2 jam. Dan sekali ketua kata apa? Saya amati hak awak nak semua ni tak boleh. Saya nak hak gini. Ni. Ni orang panggil kuasa veto. Kuasa veto. Ni payah. Payah. Bila kita jadi ketua, inilah hak jenis payah. Benda-benda hak payah. Payah nak terima teguran. Payah nak terima nasihat orang, idea orang. Hanya nak suruh orang ikut cara kita, pemikiran kita. Tak boleh jadi ketua orang ni. Ketua ni dia ada tegasan dia, tapi dia ada adab dia dalam nak menyelesaikan, nak menyelesaikan masalah. Tanyalah pandangan-pandangan orang lain. Sementara di pihak pemerintah pula wajib menerima teguran yang betul dari rakyat itu. Dia tidak boleh bersifat diktator. Diktator. Ada sebut payah. Veto lah senangnya. Dan berkuku besi. Berkuku besi. Semua hak dia. Sebab tu payah. Sebab tu pemimpin ni kena yang Islam. Sejahat orang Islam semacam mana, masih lagi ada iman dalam hati dia. Sebaik orang bukan Islam, bahaya dia. Ketua. Tengok negara-negara luar. Pemerintah Islam, insya-Allah yang bukan Islam non-Muslim hidup dalam keadaan baik. Belum tentu apabila pemerintah yang bukan Islam, orang Islam hidup dalam keadaan baik. Itu kaedah dia. Kiranya hal tersebut dipatuhi oleh kedua-dua belah pihak, nescaya tidaklah akan timbul pertentangan, pemberontakan dan huru-hara. Dengan itu akan tercapailah hasrat untuk mewujudkan sebuah negara yang disebut oleh Allah dalam surah Sabah ayat nombor 15, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, iaitu sebuah negara yang baik dan direstui oleh Tuhan yang Maha Pengampun. Nak dapat hak tu mestilah di antara pemerintah dengan rakyat saling terima teguran, saling menerima baik buruknya. Kita nak cari hak terbaik, mana ada? Tak ada. Melainkan hak zaman Nabi. Zaman Nabi. Hak terbaik. Lepas tu hak terbaik pula bila? Zaman Imam Mahdi. Kita nak cari hak terbaik memang tak kena. Memang tak dapat. Apa yang ada kekurangan pada pemerintah, kita kena apa yang perlu tegur, apa yang perlu kita perbaiki itu. Jangan kita sampai memberontak, akhirnya merugikan anak bangsa kita. Sebelah sembahyang adalah tanda kesyukuran dan tanda keimanan kepada Allah.
Tu tanda orang yang bersyukur, orang yang beriman pada Allah, dia semayang. Orang yang tak semayang ni, dia tak ada syukur pada Allah. Minta rezeki dari Allah. Nak kaya, harta benda, nafas, hidup, senang, semua datang daripada Allah. Tapi nya pada Allahnya, semayangnya tidak. Orang ni orang yang kufur nikmat. Orang yang tak syukur pada Allah Ta'ala. Kalau kita kalau bahasa kasar tak malu. Tak rasa malu. Contoh kalau kita dengan sesama manusia, duk minta tolong dengan orang. Tapi bila senang, tak tolong orang tu. Tak rasa malu orang ni. Dengan ibu ayah nak minta duit tiap-tiap hari. Tapi apa hak mak ayah suruh, tak dengar kata. Tak malu budak ni. Gitu. Kalau kata dengan makhluk sama makhluk, manusia sama manusia pun, orang ni dikira orang yang tak merasa malu. Ini kan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi akan kita rezeki, nyawa, hidup. Ditakdirkan kita daripada belum ada kita sampai mati kita, habis mati kita masuk pula di alam sana. Semua dengan qada qadar Allah Ta'ala. Tapi tak semayang. Tak malu orang ni. Tu. Sesibuk mana pun kita dengan pekerjaan kita, sembahyang tu kita kena utamakan. Sabda Nabi SAW, likulli syai'in alamun wa alamul imanil salah. Maksudnya, setiap sesuatu itu ada tandanya, alamat dia. Alamun maksudnya alamat lah. Dan tanda iman itu ialah solat. Tanda orang beriman, tanda iman dia kuat, tanda sempurna iman orang tu dia jaga sembahyang dia. Tu. Jangan sebab kita ni sibuk dengan kerja, tidur lewat malam, sembahyang subuh tak tahu ke mana. Bila mak ayah kita bising, kita kata serabut. Kadang-kadang sampai anak sekarang yang uzubillah min zalik siap ugup pada mak ayah. Ni tak nak balik ni, bising. Tak bising apanya, sembahyangnya tidak. Tu. Orang tak sembahyang ni, nyawa dia tak ada nilai. Kalau kata, saya sebut dah sebelum ni, kalau kita ada air, air tu hanya untuk kita ambil wudu dan minum. Dan juga contohlah tempat kita ni tak ada air. Orang dalam keadaan kesusahan tak ada air. Kita ada air sedikit hanya untuk kita minum dan mungkin untuk kita bersuci, untuk ibadah lah. Ada orang yang tak semayang dalam rumah kita. Siapa? Mungkin suami kita. Mungkin isteri kita, mungkin anak kita, mungkin cucu kita. Lepas tu ada binatang ternakan kita, lembu, ayam. Maka air ini lebih diutamakan kepada lembu, ayam, kambing daripada beri kepada anak hak tak semayang. Kalau kata dia mati dengan sebab dia tak boleh minum air, kita tak jadi kesalahan. Nyawa dia tak ada nilai. Hina, nak kata apa? Hinanya orang yang tak sembahyang. Buruknya orang yang tak sembahyang ni. Keji di sisi agama. Akhir kata, banyak lagi hikmah-hikmah yang terkandung dalam ibadah sembahyang, sama ada yang kita dapat mengetahui ataupun tidak. Cukuplah dengan apa yang telah disebut itu untuk menjadi rangsangan supaya kita mencintai ibadah sembahyang. Dia sebut sebelah ni padang dah, dia kata cukup dah. Kalau orang ni betul-betul hayati, beramal dengan dia, maka pasti dia akan jaga sembahyang dia. Itu hak nak sebut hikmah. Kalau kita orang yang beriman ni, apabila disuruh kita sembahyang, cukup dengan perintah Allah Ta'ala hak tu ya, cukup dah. Sebab apa? Sebab kita ni hamba.
Hamba ni kena ikut Tuan kita. Cukup dengan perintah Allah kepada kita supaya sembahyang. Cukup dah. Tak perlu kita tahu hikmah-hikmah. Cuma kenapa ulama sebut hikmah? Supaya menggemarkan pada hati orang yang lara pada dunia ni. Dia bersibuk dengan dunia ni. Maka disebutkan hikmah-hikmah ni supaya kita faham, oh sembahyang ni besarnya. Tapi sebenarnya bagi kita orang yang beriman, cukup dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Matlamat hikmah-hikmah tersebut tidak akan terhasil sekiranya orang yang mengerjakan sembahyang itu tidak mengerti. Katanya hikmah ni tak dapat terhasil kalau orang tu tak mengerti. Kadang-kadang baca saja, tahu saja. Sebab itu ilmu ni nak dipanggil ilmu dengan maksud ilmu yang memberi manfaat. Dia ada satu benda lagi, kategorinya dipanggil sebagai maklumat. Maklumat ni pengetahuan juga. Kalau diterjemah pada bahasa kita, pengetahuan. Tapi dia kadar maklumat, sekadar berada di akal kita. Sembahyang wajib? Wajib. Puasa? Wajib. Tutup aurat? Wajib. Tahu sahaja tapi tak boleh nak buat. Itu orang tu belum lagi capai pada peringkat ilmu yang disebut oleh Allah, yang disebut oleh Nabi. Ilmu yang sebenar ni, iaitu dia bukan hanya maklumat, tetapi dia mendatangkan faedah manfaat kepada kita sehingga kita boleh melaksanakan apa hak kita tahu. Itu baru betul ilmu. Mahalnya ilmu tu. Orang ramai tahu tapi tak boleh nak buat. Sebab tu kita kena doa pada Allah, apa yang kita belajar ni kita boleh beramal dengan dia. Tidak memahami dan tidak cuba berusaha bersungguh-sungguh menghayati dan merealisasikan dalam kehidupan, akibatnya jadilah sembahyang sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, kam min qa'imin hazzahu min salatihil ta'abbu wan nasabu. Maksudnya betapa ramai orang yang mendirikan sembahyang, tetapi habuan dari sembahyang hanyalah penat lelah dan letih lesu jua. Hadis riwayat Nasa'i. Tu. Man min qa'imin. Ramai orang hak mendirikan sembahyang tapi dia ni tak menghayati, tak faham. Maka apa hak dia dapat? Dapatnya penat, letih, lesu saja. Kadang-kadang sampai sembahyang pun tidak sah. Pada ikut orang. Tak tahu tamak ninah itu apa. Tamak ninah ni wajib kena buat. Tamak ninah pada setiap rukun. Tu. Dia dok peroket sembahyang. Cup sembahyang. Mak kata, "Gi ambil sembahyang." Bawa mak masuk dapur, keluar dah dia. Sembahyang dah. Sembahyang dah. Peroket dia. Laju. Tak ada tamak ninah. Inilah orang tua kata, orang-orang dulu, mu ni sembahyang tak ada tamak ninah. Tamak ninah tu maknanya kita kena slow-slow lah. Tu. Sabda lagi Nabi SAW, "Man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa mu'da." Maksudnya, sesiapa yang sembahyangnya tidak dapat menghalangkan dari mengerjakan perbuatan keji dan mungkar, bererti dia bukan bertambah dekat dengan Allah, melainkan dengan semakin bertambah jauh daripada Allah. Hadis riwayat Ali bin Ma'bud bin dan juga Tabrani, wal iyazu billah. Orang yang mana sembahyang tapi tak dapat nak halang, maksudnya sembahyang dia tu tak dapat nak menghalang dia daripada mengerjakan keji mungkar. Bahkan bertambah jauh dia daripada Allah, bukannya tambah dekat.
Ini bahaya. Lebih-lebih lagi orang yang mana dia rasa dia ni ahli ibadah. Kalau kata bukan ahli ibadah pun sama. Kalau orang tu diuji, dia ujian ni orang ni masing-masing berbeza-beza. Ada orang yang diuji dia tak sembahyang terus. Ada yang diuji sembahyang jarang-jarang. Ada juga orang yang sembahyang tapi diuji. Dia rasa dia bagus, dia rasa dia ni kuat ibadah. Bila dia rasa dia ni banyak ibadah, bila orang tegur dia tak boleh terima sebab dia rasa dia hebat. Bila orang kata, orang perbetulkan apa hak dia buat, dia tak boleh terima. Jangan buat gini sembahyang, kena buat gini. Aku sembahyang lama dah. Aku pun belajar juga. Sudah. Tengok. Tu ujian masing-masing. Ilmu ni dia luas. Lebih-lebih lagi kalau kita bicara tentang ilmu fiqh, dia luas. Cuma kita nak beramal ni mestilah kita ni tahu betul ke tidak ada pandangan tersebut. Maksudnya apa? Kita kena tahu kalau kita nak buat amal benda ni, pandangan ulama ini kita tahu. Ulama ni ada sebut betul dalam mazhab kita Imam Syafi'i kata gini. Maka teruskan. Maksudnya kita beramal dengan ilmu. Bukannya beramal dalam keadaan kita jahil. Kita beramal dalam keadaan tak tahu apa-apa. Lepas tu, orang kata, buat ni mengikut pandangan ni. Oh ya ke? Oh lega aku, selamat aku. Jadi hak sebelum ni dia tak tahulah dia buat betul ke tidak. Jadi tak selamat juga. Ilmu ni, amalan tu mestilah dengan ilmu. Maksudnya kena belajar. Hukum meninggalkan sembahyang. Kita cepat sikit. Tadi hikmah. Dosa dan hukum orang yang meninggal sembahyang, orang yang meninggal sembahyang fardu ialah amat buruk dan sangat keji sekali. Malahan ianya terlebih keji daripada iblis. Dahsyat ni. Orang tak sembahyang ni lebih keji daripada iblis. Kenapa dia kata gitu? Kerana si iblis hanya enggan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, yang merupakan makhluk, yang mana Nabi Adam itu makhluk diperintah untuk sujud. Sujud tu dia panggil tunduk hormat. Tafsir ulama maksud sujud tu tunduk hormat. Bukan sujud kepala sampai ke lantai. Itu sujud. Sujud hak kita sembahyang. Sujud kepada Allah. Adapun sujud hak diperintahkan oleh Allah, sujud kepada Nabi Adam, iaitu tunduk hormat. Tunduk hormat. Tunduk macam itulah. Tunduk hormat. Yang mana kenapa dikatakan orang yang tak sembahyang ni lebih keji daripada iblis? Kerana iblis ni disuruh oleh Allah Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam, yang mana Nabi Adam itu merupakan makhluk. Tetapi orang yang meninggalkan sembahyang itu adalah seorang yang enggan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, yang merupakan Khalik, merupakan pencipta. Tu lagi teruk. Kalau kata duduk dalam syurga tu pakat kena buang ke neraka terus. Iblis dibuang ke mana? Ke bumi, ke alam zahir ni. Tu iblis. Sebab enggan sujud kepada Nabi Adam. Kalau manusia hak jenis tak sujud pada Allah ni, bukan buang dekat bumi asal. Dan neraka teruk. Teruk sangat. Kenapa? Kerana kita ni disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Khalik, kepada Dia yang mencipta. Justru itu.
Dosa meninggalkan sembahyang itu amat besar sekali, dan di akhirat nanti si yang meninggalkan sembahyang itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Ta'ala telah menceritakan dalam Al-Quran bahawa ahli syurga ashabul yamin, iaitu orang yang menerima kitab daripada sebelah tangan kanan, ashabul yamin. Jadi ada ashabul shimal, sebelah kiri. Kalau kita dapat suratan amalan kita, bukan kita lah, na'udzubillah, orang yang dapat suratan daripada sebelah pihak kiri, maka alamatnya tahulah dia tu ahli neraka. Tu. Maka telah bertanya kepada penghuni neraka. Siapa hak tanya ni? Ashabul yamin, ahli syurga. Tanya kepada penghuni neraka. Masalakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Orang-orang syurga tanya, apa mu ni masuk dalam neraka ni? Neraka apa nama dia? Saqar. Satu neraka khusus bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Maka menjawab mereka itu ahli neraka, kami dahulu bukan daripada golongan orang-orang yang bersembahyang. Tak sembahyang. Ni kena jagalah, didik anak cucu kita, doa pada Allah Ta'ala keturunan kita ni keturunan yang jaga sembahyang, dirikan sembahyang. Orang yang jaga sembahyang ni, kalau kata mari nak buat jahat, dia masih lagi ada benteng dia. Kalau sekalipun dia buat jahat, dia tak buat jahat yang sangat-sangat jahat. Gitu. Tapi kalau orang yang tak sembahyang ni, dia tak ada halangan. Dengan Allah dia tak jaga, dengan makhluk lagi. Ada setengah orang sembahyangnya tidak, apanya tidak. Maka dia nak menutup dosa meninggalkan sembahyang tu, dia buat sedekah. Ada juga cara orang buat gitu. Orang-orang yang kaya mungkin. Sebenarnya kita sedekah itu sunat hukum dia. Hak kita sembahyang ni benda wajib. Maksudnya kalau tak buat haram masuk neraka. Hak sunat nak tutup hak wajib ni dia tak boleh. Tak padan. Tak erak. Ya, dia baik dalam bab sedekah. Tapi dalam bab sembahyang dia tak baik. Tu. Jadi dia kena jaga juga. Jaga sembahyang. Kita semua, kita orang Islam ni, apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala, semua kita kena buat. Sembahyang ni bukan hanya untuk orang ahli surau. Belajar ilmu agama ni bukan hanya untuk orang surau, ustaz-ustaz, ustazah saja, tak. Belajar agama ni untuk kita semua orang Islam. Mendirikan sembahyang semua untuk orang Islam. Berjemaah semua orang Islam. Semua. Hak mujahat kau, hak di luar sana kau, apa hak membuat itu engkau dengan Allah. Tapi hak kita dengan hak sembahyang, hak lain itu kena mendirikan, tetap kena mendirikan. Jangan ada di mulut kita kadang-kadang mari nak marah, mu ni tak padan sembahyang tapi jahat. Jangan. Hak dia sembahyang tu kira syukur dah. Kalaulah dia tak sembahyang, lepas tu dia jahat, berapa dosa dia dapat? 2 dah. 2 dah. Tu. Kalau dia sembahyang tapi dia jahat, dosa dia apa? 1. Kita tak kata hak dia buat jahat tu bagus dak, tetap salah. Tapi kalau dia sembahyang, dia teruskan dia sembahyang. Kadang-kadang nak marah gitu, mu ni tak pandai pakai kopiah tapi jahat. Mulut supu apa? Macam tu nak marah. Hak dia pakai piah ikut gi nak pakai piah apa? Dia dapat dah pahala sunat dia pakai piah. Hak jahat tu kita tegur dia. Hak dia buat khianat tu hak kita tegur dia. Tu.
Kena beza tu. Benda-benda tu kena beza. Kena bezakan. Hak orang buat jahat, kita tegur di atas kejahatan hak dia buat. Keburukan hak dia buat. Hak dia buat baik tu, biarlah. Jangan kita pergi marah, pergi apa. Tak payah. Biar dia gitu. Macam orang kata, orang duk kata, pakai tudung pun, tengok ya pakai tudung, tapi kuat mengumpat. Contoh. Kita orang ni, hak tak pakai tudung ni, tak ngumpat kau orang. Tapi ikut logiknya memang, kalau di tempat kerja, hak pakai tudung, hak bagus-bagus, duk popek, duduk bisik. Tu. Sebab apa masyarakat kita ni dia berpandangan gitu? Sebabnya tempat kerja adatnya gitu. Jadi orang yang jenis bersosial tak pakai tudung, dia tak mengumpat orang. Dia buat kerja dia. Jadi dia pun berpandangan pakai tudung pun tengok tu, duk mengumpat orang, duk kata orang, duk fitnah orang, duk kibas bos. Jadi buruk sangka. Benda tu tak sepatutnya berlaku. Orang yang bercakap begitu, orang yang tak pakai tudung tu salah juga. Orang hak pakai tudung pun salah juga. Orang yang tak pakai tudung, dia tak boleh nak lepaskan hukum Allah Ta'ala dengan dia sabit buat sama dengan orang. Dia tu pakai tudung tapi mengopak duk kata ke orang, aku tak pakai tudung, tak kata ke orang. Tu. Hak dia pakai tudung tu bagus lah. Hak dia mengumpat tu, hak dia berdosa. Hak mu pula, mu tak ngopak, mu tak dosa. Hak mu tak pakai tudung, mu dosa. Gitu. Gitu. Setengah orang nak gitulah. Ya. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar lah ni. Setengah dia sebut Ibnu Umar. Tu. Setengah kata Abdullah bin Umar, samalah orang yang sama. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma daripada Nabi SAW bahawa di suatu hari baginda menyebut tentang sembahyang. Lalu baginda bersabda, qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid darain amin. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma daripada Nabi SAW bahawa di suatu hari baginda menyebut tentang sembahyang. Lalu baginda bersabda, man hafiza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nuran wa burhanan wa la najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Maksudnya sesiapa yang memelihara sembahyang, nescaya sembahyang menjadi nur untuknya. Orang jaga sembahyang ni ada nur pada dia. Sama ada nur pada hati atau nur pada wajah tubuh badan dia. Orang tu hitam macam mana, tak comel muka dia, tapi bila sembahyang ada seri muka dia. Orang tu orang yang tak sembahyang, putih handsome macam mana pun hilang nur dia. Orang yang sembahyang akan cam, orang ni kaki tak sembahyang. Berdasarkan nur cahaya daripada sembahyang tu, daripada wuduk tu. Tu. Orang lain ni tak kira. Orang lain ni asal handsome, kerja besar, sembahyang kedua. Nak ke anak saya? Nak. Hijabah. Tu. Benda hak pertama. Orang dulu tak. Anak cukup ke tak semayang. Tu. Hak sedap lagi, tanya lagi. Tanya belajar mana. Tu. Bab-bab agama macam mana, okey ke? Ni nak jaga anak kita, anak perempuan kita. Nak didik anak cucu kita. Tu.
Jangan kita ni, bukan sinilah, kita minta doa jauh daripada saya, daripada kita semua. Jangan hanya kita ni seperti binatang. Maksudnya seperti binatang tu apa? Hidup dia berpasangan, boleh anak, besar, makan, begok, kecing, itu saja. Cari makan, itu saja. Maka tak ada beza di antara manusia dengan binatang kalau gitu. Tu. Hak membezakan kita dengan binatang ni, kita ni ada akal. Kita ni Allah Ta'ala bagi akal. Allah Ta'ala suruh kita semayang, kena buat ni, buat tu, buat ni. Kalau kau dah tidur, makan, begok, kecing, cari, kerja sahaja, samalah dengan binatang. Binatang pun sama juga gitu. Malam dia tidur, bangun pagi esok dia lapar, dia pergi makan. Tu, pas jumpa betina dia pun kubuk-kubuk boleh anak. Tu lah. Maka orang tu ada cahaya nur pada dia. Ketandaan iman dan kelepasan dari neraka pada hari kiamat. Tanda dia sembahyang tu, itulah tanda iman dia dan juga kelepasan daripada neraka pada hari kiamat nanti. Dan sebaliknya, sesiapa yang tidak memeliharakannya akan sembahyang tu, nescaya tiada baginya nur, ketandaan iman dan kelepasan neraka. Tak ada bagi orang ni. Tak selamat dia. Dunia dia tak selamat, akhirat tak selamat. Kalau kata dunia dia selamat, tapi selamat dia hanya seketika sahaja. Nikmat yang Allah Ta'ala beri itu berupa ujian bagi dia, bala bagi dia. Kita takut tu. Rezeki yang berupa dengan nikmat, hakikatnya dia bala. Tu hak paling takut. Nak kata kaya. Tapi kaya dia tu menyebabkan dia jauh daripada Allah. Itu bala nama dia. Sembayang tidak, tutup aurat tidak, tak percaya ilmu agama anak isteri, tak percaya. Kau dah nak membesarkan anak dengan cari makan minum sahaja. Itulah hidup dia. Kalau anak tak makan, kena makan. Anak tidur, kejut lagi. Bang makan dah bang? Kena pergi makan. Nanti sakit, nanti masuk angin dan sebagainya. Jaganya makanan untuk jasmani. Tapi untuk rohani, anak tidur, tak gerak dah. Biar tak sembahyang. Nanti ikut dia lah. Tengok. Tak apalah, dia kecil lagi. Dia kecil pun, tak kecil sangat. Umur darjah 6 dah. Itu bukan kecil. Tak apalah, esok dia qadha. Tu mudah. Qadha pun haram. Maksud haram maknanya kalau kita kena semayang, wajib kita kena semayang, kena kejut, kena bangunkan semayang. Qadha tu dia memang wajib kena qadha hutang dia tu sebab dia tak semayang. Tapi haram dia tu, haram kerana meninggalkan semayang dalam keadaan sengaja, itu tetap haram. Bila kata haram, dia berdosa. Bila berdosa, walaupun dia qadha tu hutang dia. Lepas tu kena taubat pada Allah. Minta ampun dengan Allah. Jangan kita rasa dengan kita qadha tu kita sesat dah lah. Dah. Selesai dari segi hutang tu. Tapi dengan kita dengan Allah tak selesai lagi. Iaitu dosa meninggalkan sembahyang. Dan kita sembahyang pada bukan waktu dia. Sembahyang tapi bukan pada waktu dia. Tu. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Tu neraka wil bagi orang yang sembahyang. Sembahyang macam mana? Dia lalai pada sembahyangnya. An salatihim sahu. Dia lalai daripada sembahyang dia. Dia bukan, Allah Ta'ala kata dalam sembahyang. Kalau kata dalam sembahyang tu dia melibatkan khusyuk dengan tidak khusyuk. Neraka wil ni untuk orang yang lalai daripada sembahyang. Lalai daripada sembahyang tu dengan maksud dia tak sembahyang. Ataupun dia sembahyang bukan dalam waktu dia. Kalau kata lalai dalam sembahyang, itu khusyuk dengan tak khusyuk. Lalai kita Allahu Akbar pun ingat rumah itu. Itu lalai dalam sembahyang. Fi solatihim, dalam sembahyang. Tapi Allah Ta'ala menggunakan an solatihim.
Kalau kata fi solatihim, habis kita semua. Neraka wei belakang kita akan Nabi Allahu Akbar. Nak pijak lagi makan apa kat surau kita. Tu. Jadi kalau tidak lalai dalam sembahyangnya, kita khusyuk dalam sembahyang, itu kesempurnaan sembahyang. Tapi kalau melibatkan neraka wil, itu melibatkan haram. Itu melibatkan hukum haram. Apa? Iaitu lalai tak sembahyang ataupun sembahyang bukan dalam waktu dia. Maka di akhirat nanti orang yang mana tak sembahyang ni, tak ada kelepasan daripada neraka, tak ada teket. Tak ada teket. Orang yang sembahyang ni dia dapat teket kelepasan daripada neraka. Begitu juga orang yang berjamaah dapat teket. Kalau kita ni kalau kata nak teket, nak masuk tempat hak mahal, berebut kita. Ni Allah Ta'ala tawar dah, ada teket. Teket kelepasan daripada neraka. Malaikat mari tunjuklah ni teket kita. Tu untung orang yang sembahyang. Lebih-lebih lagi sembahyang berjamaah. Malahan dia adalah dikumpulkan dalam neraka yang paling panas sekali. Dan juga orang yang tak sembahyang ni dikumpulkan dalam neraka yang paling panas sekali bersama-sama dengan siapa? Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Bapak munafik. Tu. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Ibnu Hibban. Hadis ni riwayat oleh 3 imam hadis ni. Tu. Jadi berat sangat tu kalau tak sembahyang. Akhirat berada bersama dengan Qarun. Kita kalau cerita bab Qarun ni, teruk ni Qarun. Sebut Fir'aun, tak ada lah. Hak teruk mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan. Sampai terduduk iblis ketika mana Fir'aun ni mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan yang paling tinggi. Iblis hak jahat tu terduduk. Kalau kita nganggur, aku ni jahat lagi manusia. Tu. Aku ni jahat dah. Iblis ya, ketua bapak syaitan. Kejut dengar manusia boleh mengaku Tuhan. Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Terduduk menganga dia. Lepas tu dia pun canang. Canang apa dia canang? Tengok. Aku kata dah. Ya Allah. Tu. Manusia ni perasa. Dia nak menegak hak dia adalah. Nak tunjuk takabur betul dia adalah. Betul dia daripada Allah. Aku kata dah. Manusia ni perosak. Tu. Dia tengok hak perosak. Dia tak tengok hak bukan perosak. Para Nabi, para Rasul. Tu iblis. Kalau Fir'aun zaman moden, ada juga. Hak zaman kita lah ni mengaku Tuhan. Mengaku Rasul, mengaku Tuhan. Macam-macam. Tu. Adik-beradik dengan Fir'aun kau macam mana tu. Bukan orang lain, orang negara kita mengaku Tuhan lah, macam-macam lah. Dia mengaku Tuhan ni, mengaku Tuhan, mengaku Rasul, mengaku Nabi, mengaku Imam Mahdi, mana-mana ada. Di Malaysia ke, di Indonesia ke, di Pakistan ke, di mana-mana ada. Jenis mengaku-ngaku ni. Tu, na'udzubillah. Itu ilmu sesat. Ilmu sesat. Jadi sebelum saya akhiri, saya teringat satu amalan. Bila disebut kelepasan, jadi teringat satu amalan. Satu amalan untuk dapat kelepasan daripada neraka. Dalam kitab Diyaul Murid, karangan Syekh Daud Al-Fatani, Diyaul Murid, dia syarah tentang kalimah syahadah la ilaha illallah sahaja. Jadi satu kitab hurai daripada kelebihan kalimah la ilaha illallah, maksud la ilaha illallah, tentang la ilaha illallah sahaja. Jadi antaranya dia bawa satu
satu amalan untuk kelepasan daripada neraka, iaitu berzikir dengan kalimah la ilaha illallah sebanyak 70,000 kali. Maka diamalkan oleh ulama-ulama kita. Amal 70,000 kali sebut la ilaha illallah. Sebut tu maksudnya tidaklah semestinya kita berzikir sekaligus 70,000. Kita amalkan contoh hari ni 10,000, besok 10,000, cukup seminggu 70,000. Ataupun tak mampu lagi kita buatlah 5,000 sehari kok. Berzikir dalam keadaan baguslah, baiklah keadaan pakaian bersih dan sebagainya. Kalau lebih baik lagi tempat hak kita berzikir tu tempat hak kita beribadah, bukan berada di pasar, di apa ada berzikir. Berzikir pada tempat yang khusus atas sejadah. Zikir 5,000 sehari, cukup 70,000 simpan. Maksudnya aku niat, ya Allah 70,000 ini untuk aku. Zikir pula 70,000 cukup 70, ya Allah 70,000 ini aku hadiahkan pahalanya kepada suamiku, arwah suamiku, sebagai pelepasan neraka. Zikir pula 70 untuk ayah aku, untuk ibu aku. Tu boleh simpan. Bahkan kita boleh simpan. Cukup 70,000 kita buat dah kita. Tak apa, aku simpan dulu. Tunggu nak hadiah ke siapa pula. Tu. InsyaAllah mudah-mudahan itu sebagai pelepasan kita daripada neraka. Tu la ilaha illallah. Besar kalimah la ilaha illallah. Bolehlah simpan. Simpan. Nak tunggu orang berzikir ke kita tak tahu bila, biar kita berzikir ke kita sendiri. Gitu. Tak apa tak berzikir pun nanti mati orang berzikirlah kamu. Tu. Zikir hak kita sendirilah lebih kita jaga. Kita sendiri kita tahu kita sebut macam mana, kita niat macam mana. Tu. Habis di situ daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rujuli wa bainal kufri tarakas shalah. Di antara perkara yang menghubungkan seorang itu sembahyang, meninggalkan sembahyang itu menghubungkan di antara seseorang itu antara Islam dengan kufur. Itu bahaya tu. Orang hak tinggal sembahyang. Na'udzubillah. InsyaAllah kita sambung pada hari Sabtu ni sekali lagi insyaAllah. Wallah. Dia gini, kalau kita tahu, kalau kita turun daripada rumah itu, daripada tempat kerja tu, jadi jam, kita akan meninggalkan sembahyang. Maka kita tunggu dulu, wajib kita tunggu dulu, masuk waktu sembahyang dulu tempat kerja, baru balik. Kena usaha gitu. Line kita. Jangan kita kata tak apa, dan tengok tak dah. Tunggu dulu, sembahyang dulu. Sebab kita tahu dah, hari Jumaat jam dia 2 kali ganda. Tunggu dulu, tunggu masuk waktu, walaupun kita kata lambat ni. Lambat pun kalau tak sembahyang. Tunggu dulu. Kita balik awal, kalau kita balik lambat sikit pun, baliknya sama ya. Jam kan, tempuh jam juga. Tunggu dulu 15 minit, 20 minit, masuk azam, sembahyang dulu, lepas tu balik ya. Tapi kalau terkena maksudnya tiba-tiba kita turun juga, mungkinlah kita daripada tempat lain jam sangat sampai tak sempat nak sembahyang. Kalau sampai rumah waktu dah habis, maka sembahyanglah dalam kereta. Dia panggil sembahyang hormat waktu. Kena sembahyang hormat waktu. Tu. Sembahyang hormat waktu ni, dia ada orang kata tak perlu sembahyang terus. Jangan. Kita, mazhab kita tak ada gitu. Tak ada. Sembahyang hormat waktu. Maksudnya tahu waktu dah masuk, kita pun dalam jam, kalau nak sampai rumah habis waktu, maka kita sembahyang hormat waktu. Macam mana kita hormat waktu? Kita sembahyang tak perlu sampai angkat tangan. Angkat tangan tu hak sunnah. Kita niat saja aku sembahyang fardu zuhur atau asar,
4 rakaat kerana Allah. Menghadap ke arah kereta tu hadap. Semayang di tikak kita. Tu. Tikak kita kan, kita ambil pandangan hak kata boleh ambil tikak. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i dia kena debu tanah. Jadi dalam mazhab lain dia boleh debu-debu yang sikit pun sudah memadai, dekat dinding pun sekalipun. Tu. Asalkan kita tahu, jangan buat bijak kita. Kita tahu dah, okey, dinding boleh. Lepas tu buatlah tayamum. Tayamum. Jadi kita pun semayang akad takbir mana? Takbiratul ihram, Allahu akbar, baca bismillahirrahmanirrahim. Mengadap jam ni, dia berhenti jam. Sebab tu nama dia jam. Kalau bawa gitu, kita nak, kalau tengah laju, macam mana kita nak semayang? Memang tak boleh. Orang tak panggil jam kalau bawa laju. Jam ni jenisnya tak boleh nak pergi mana. Kita pun semayang. Baca Fatihah, rokok. Tunduk sikit. Nak tunduk banyak kan? Tepuh kata orang, kalau tak nampak, tunduk sikit. Subhanallah rabbiyal. Lepas tu, bangun. Gerak dengan kepala sudah. Lepas tu gendah daripada rokok tadi. Buat gitu 4 rakaat habis. Kita gerak, akak kaki sikit, tekan pedal, tak apa. Tu, steering gerak slow-slow, tak apa, gerak kanan sikit-sikit. Bukannya kita gerak gitu. Sikit-sikit, sambil-sambil duduk tengok, sambil-sambil baca. Dalam sembahyang. Tu hormat waktu. Sampai rumah, sembahyang balik. Jadi kita tidak berdosa pada Allah kerana kita sudah jaga dah waktu sembahyang tu dengan kita sembahyang menghormati waktu. Dalam keadaan hak semampu boleh sahaja. Jangan tak sembahyang tu, jangan tak sembahyang. Setengah orang tu, bukan setengah orang tu maksudnya pandangan yang bukan daripada 4 mazhab lah. 4 mazhab ni yang pertama wajib kita qada sembahyang yang mana kita tinggal. Yang kata kita hanya beristighfar sudah memadai, itu bukan daripada 4 mazhab. Tu. Itu fahaman sebelah sana. Faham sebelah sana. Mazhab kita 4 mazhab, orang hak tinggal semayang wajib qada. Mari dia istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullah, ingat hak dosa-dosa tinggal semayang, sudah cukup dah. Tak. Itu pandangan hak sebelah sana. Tu bukan ahli sunnah wal jamaah, bukan daripada imam-imam mazhab yang besar. Begitu insya-Allah. Mudah-mudahan kalau kita ada hak tinggal-tinggal dulu, kita usahakan segera. Segera. Sebelum masuknya Ramadan ni terus kita buat. Sembahyang qada ni dia tak ada waktu. Tak ada waktu maksudnya kalau sembahyang pada tengah hari boleh, lepas asar boleh, ikut, tak ada waktu. Sembahyanglah kita. Asalkan kita sembahyang. Kalau kita nak mudah, kita buatlah. Contohnya kita pernah tinggal sembahyang. Kita tinggal setahun contoh, 2 tahun dulu. 2 tahun kita tinggal sembahyang. Masa kita akhir balik, lepas tu umur 15 tahun baru kita sembahyang. Maksudnya akhir balik bila? Masa umur 13 tahun. 2 tahun kita tak sembahyang contoh. Jadi lan ini kita insaf minta ampun dengan Allah Ta'ala, kita qada. Kita qada tu lepas kita sembahyang isyak, kita pun sembahyang isyak sekali lagi. Qada. Buat gitu jadi rutin harian kita. Tu sampai waktu dia 2 tahun kita dah buat gitu, habis dah lah hak 2 tahun dulu. Cukup lah. Sudah terqada dah lah. Kalau kita nak cepat nak jadi 1 tahun, hak kita tinggal 2 tahun, tapi kita nak qada tu nak habiskan dalam masa setahun, kita buat qada 2 kali. Sembahyang isyak 4 rakaat. Lepas sembahyang, di belakang sembahyang pula isyak 2 kali pula. Jadilah setahun dia, cepat sikit. Buat amal gitu, lama-lama habis. Tu dahulukan yang qada daripada yang sunat. Dahulu yang qada. Jangan kita kejar pada benda yang sunat sedangkan benda wajib kita tinggal. Dia panggil dalam kitab sebut min alamati ittiba' hawaha. Alamat orang yang mengikut hawa nafsu ni beribadah dalam hawa nafsu, bukan beribadah dengan cara hukum hakamnya. Ikut nafsu dia, iaitu dia musara'ah ala nawafil. Dia rajin pada benda hak sunat. Benda sunat rajin. Wattakasu ala mujibat.
tapi dia malas pada benda hak wajib. Ini orang yang beramal dalam keadaan tertipu dengan hawa nafsu dia. Dia segar, dia rasa dia beres dah, segar dah buat benda sunat, padahal benda wajib dia tinggal. Habis itu. Wallahu a'lam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fi dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.